Semalam kita mengadakan jelajah harapan di Parlimen Kota Raja, kawasan yang saya menjadi ahli parlimen dan pilihan raya lepas menang dengan majoriti 71,000. Kemana-mana hari ini saya pergi beberapa tempat di Melaka ini, saya tak nampak seorang pun yang tidak memberi senyuman, bahkan datang berjabat tangan memberi semangat kepada saya. Bang Mat, teruskan perjuangan kami bersama. Saya tidak bertanya mereka itu PAS kah, UMNO kah, DAP kah, Bersatu kah, tidak. Tapi umumnya begitulah sifat rakyat. Mereka sukar untuk menerima kerajaan pengkhianat dan ambil pemerintahan secara rompakan. Hadirin yang dihormati sekalian, dalam ucapan kami semalam bersama dengan Setiausaha Keadilan Saifuddin Nasution, Saudara Anthony Loke, live puluhan ribu semalam. Dan hari ini di-share sudah 1 juta lebih kurang. Malam ini siaran live kita diganggu. Ketika kawan-kawan sedang berucap tadi, rakan-rakan di Pulau Pinang, Kedah dan Papua Negeri mengatakan kami tak dapat live pada malam ini. Berartinya bahawa pihak pemerintah sekarang barangkali sudah bertindak sesuatu untuk menyekat maklumat kepada rakyat. Live pada malam ini terganggu. Hadirin yang dihormati sekalian, memang jangan tuan-tuan lihat perkara ini perkara mudah. Malaysia memilih sistem demokrasi ala UK, United Kingdom, yaitu pertukaran kerajaan berlaku melalui pilihan raya. Hatta tahun 69 berlaku peristiwa 13 Mei. Di hadapan saya ini banyak yang belum beranak. Kerajaan istihad darurat. Lepas darurat, diberikan semula pemerintah itu kepada parti yang menang pada waktu itu, yaitu Perikatan. Yang berlaku pertukaran Perdana Menteri, yaitu Tunku Rahman melepaskan jawatan diganti oleh Tun Razak. Kemudian parti Perikatan berusaha mencari parti-parti yang lain untuk bergabung. Kemudian dibuat pilihan raya tahun 74 untuk mereka mengambil mandat rakyat. Apa yang berlaku sekarang? Tak ada pertumpahan darah, tak ada peristiwa huru-hara, tak ada apa-apa kejadian. Tiba-tiba kerajaan bertukar. Yang menang pilihan raya jadi pembangkang, yang kalah jadi pemerintah. Jadi dunia pun terkejut, apa jadi pada Malaysia? Bagaimana mereka nak menarik pelabur-pelabur asing? Bila wakil rakyat boleh dijual beli macam pelacur. Tak ada maruah, tak ada dignity. Boleh ke parti ini, boleh ke parti ini, tanpa mengambil mandat rakyat. Apakah Malaysia mengamalkan politik prostitut? Pelacur pun terkejut sekarang ini. Kami lebih bernilai harga. Wakil rakyat di trade dalam pasaran terbuka. The highest bidder ambil orang ni. Ni apa ni? Hadirin sekalian, mandat rakyat langsung tidak dihormati. Kita tahu nak menang Pakatan Harapan di Melaka bukan senang.
Tuan-tuan menghabiskan tenaga, menghabiskan duit dengan ceramah tengah hujan. Orang Hulu, uncang, bubuh derma. Pilih Pakatan Harapan. Tiba-tiba dirampas dengan begitu mudah hanya percaturan wakil rakyat. Politik Malaysia sudah jadi di tahap yang cukup teruk sekarang ini. Kalau begitu tak payah pilihan raya dari sekalian. Biarlah mereka pilih orang ni, kau ni masuk belah ni ya, orang ni masuk belah ni ya. Tak payah tubuh parti politik, tak payah pilihan raya, biar kita bertani akan datang atas nama individu. Betul ke tak? Azmin Ali bertanding sebagai individu bertanding di Gombak. Tak ada parti. Mayuri Yassin bertanding di Paguh, tak ada parti, dia pergi seorang-seorang. Boleh ke tak? Cubalah. Zuraidah bertanding di Ampang. Saya calon saya Zuraidah, saya tak ada parti. Bertandinglah. Tidak menghormati rakyat, tidak menghormati parti yang memilih kita. Saya pun rasa berat di umur 65 nak turun semula ke gelanggang seperti ini. Sepatutnya bolehlah sikit-sikit berehat, main dengan cucu. Dah jadi menteri 22 bulan saya akuilah ke sana kemari pergi seluruh dunia sebab diplomasi pertahanan banyak dibina, terpaksa bina. Sebab kita nak jaga keselamatan terutama sekali Laut Cina Selatan ataupun Melaka Strait, Selat Melaka ini dilintasi lebih kurang 100,000 kapal setahun. Di antara laluan kapal yang paling sibuk dalam dunia sekarang ialah Selat Melaka. Keamanan di sini perlu dipertahankan. Kita selalu kena bincang dengan Indonesia, dengan Singapura, dengan Filipina, dengan Thailand supaya Selat Melaka ini sentiasa aman. Jangan ada perompak-perompak laut. Sebab ini cukup penting. Kalau berlaku pergolakan di sini, dia boleh menjahanamkan ekonomi bukan setakat Malaysia, bahkan di Asia ini. Sebab itulah kita banyak membuat mesyuarat defense diplomasi ke sana kemari. Memanglah jadi Menteri Pertahanan ini menteri yang penuh dengan protokol. Saya bergerak saja security sekongkong 8. Dulu saya marah bila tengok orang weng kereta siapa ni. Orang duk jam mereka lalu macam ni. Siapa menteri mana ni? Orang duk sebok jam dia lalu macam tu. Sekarang saya tak tahulah macam mana orang maki saya. Tapi itu adalah protokol sebagai seorang menteri pertahanan. Kalau kita pergi ke negara-negara seperti Qatar, Menteri Pertahanan ini cukup tinggi imej dia. Kalau saya turun di airport saja nak bawa tu 3 kereta. Apa ni? Escort tu pula bukan kereta jenis Toyota ni. Porsche 3 biji iring. Perdana Menteri pun tak sampai 3 biji, Menteri Pertahanan 3. Begitu juga bila pergi ke Vietnam. Vietnam ni Menteri Pertahanan amat tinggi kedudukannya. Mereka kapal terbang penumpang saya nak naik tu dibawa ke tempat VIP. Nak bagi Menteri Pertahanan naik ni, sonok. Kasut kita ada orang cuci, butler ada, semua lengkap. Pintu kereta tak sempat buka, dia orang akan buka untuk kita. Itu nak naik kapal terbang. Mana menteri pun tak macam saya, boleh naik bila-bila masa. Lapangan terbang aircraft ni saya turun berapa kali dah. Kapal terbang tentera, mana helikopter, mana jet tentera saya boleh naik. Nak pergi Sabah kan, nak pergi Indonesia kan, nak pergi Thailand kan, semua jet tentera saya boleh guna. Menteri Pertahanan. Raja, sultan-sultan semua saya bertemu dan berbincang, mempunyai hubungan yang cukup baik. Yang di Pertuan Agong Field Marshal, iaitu ketua 5 star yang berhubung dengan Menteri Pertahanan. Begitu juga Panglima-Panglima Angkatan Tentera. Kita duduk dengan penuh protokol.
Syoknya jadi Menteri Pertahanan ni. Tapi hadirin sekalian, apabila berlaku rompakan dan tubuh kerajaan seperti yang berlaku sekarang, segala itu saya rela buang. Dan boleh kembali hidup bersama rakyat, insya-Allah. Kalau nak ikut protokol itu, biarlah saya merayu Tan Sri Mahyudin, ambillah saya sebagai menteri. Gaji allowance apa boleh lah, walaupun taklah banyak sangat, tapi bolehlah hidup. Pegawai-pegawai cukup. Isteri saya pun ada seorang pegawai khas jaga dia. Tak ada menteri lain yang isteri ada pegawai untuk jaga. Menteri Pertahanan ada. Isteri saya pun lah tak ada pegawai dah, ikut saya pergi ceramah mengata. Memanglah kalau orang yang dari sekalian yang biasa duduk jadi menteri, dia tak mau tinggal dah menteri itu. Tambah sekali menteri yang penuh dengan protokol. Tapi hadirin sekalian, bila mandat rakyat dihina, dipermainkan begitu, memanglah segala kehebatan itu kita perlu. Tapi lebih perlu kita menghormati mandat yang diberi oleh rakyat. Memang sejak kita mengambil alih pemerintahan pada 19 Mei, saya mengangkat sumpah 12 Mei tahun 2018. Lepas itu kabinet terus bermesyuarat, berbincang. Naratif dicipta, yaitu kerajaan Pakatan Harapan, kerajaan ditunggangi oleh DAP. Ini dimaini pada awal. Cara permainan ini memang sistematik. Saya yakin deep state terlibat. Dimainkan isu ini secara tersusun, supaya rakyat terpengaruh, mengatakan bahawa kerajaan ini kerajaan yang dikuasai oleh DAP dan pro-Cina. Ini yang dimainkan. Isu tabung haji, isu adib, isu Felda. Bahkan segala fake news itu, walaupun kita buat report, tak ada penangkapan. Sekarang bila saudara Faiz dan sebagainya hadir satu himpunan, mereka dipanggil oleh pihak berkuasa. Sebelum itu macam tak ada. Fake news ini dibiarkan berleluasa sehingga memerangkap pikiran rakyat bahawa Cina telah memerintah Malaysia. Ini cara dimainkan. Dan pegawai-pegawai kerajaan ada yang terpengaruh dalam hal ini. Sebab itulah kerajaan ini perlu diselamatkan, kerana Cina atau bukan Melayu telah memerintah Malaysia. Hadirin sekalian, daripada sebelum pilihan raya sampai sekarang kita bercakap, hak-hak Melayu yang hilang selama ini, DAP kah yang menghilangkannya atau Melayu UMNO? Tabung haji seorang lembaga pengarah pun tak ada daripada DAP. Lembaga pengarah Felda, ada orang DAP? Siapa yang pengambil duit dalam hal saham Felda itu siapa? FGB apa? FGB, bukan LGBT, FGB. Sekarang dibicarakan tu, hak tak berapa tinggi tu. Artinya tabung haji, Mara, Felda, Risda, Felkra, semua yang menghabiskan wang, semuanya yang bertanggungjawab orang Melayu. Tapi sekarang dimainkan, ini Cina punya kerja. Hadirin sekalian, naratif ini dimakan oleh rakyat. Pembohongan ini dimakan oleh rakyat. Diterima. Sebab itu isu kita lihat, isu komunis dimainkan dengan isu LTTE. Untuk menarik orang Melayu terutama sekali, mengatakan bahawa kerajaan Pakatan Harapan ini tidak membela Melayu. Ini naratif yang dimain secara sistematik.
bersistem. Akhirnya hadirin sekalian, kira-kira sebulan yang lalu, saya bertemu dengan Tan Sri Mayudi Yassin. Beliau kata, Mat, setiap pilihan raya kita kalah. Kita kalah di Tanjung Piai, kita kalah di Kimanis, kita kalah di Cameron Highland. Maka pilihan raya akan datang, kita akan kalahkan orang Melayu tolak kita. Kalaulah Pakatan Harapan kalah pilihan raya akan datang, itu tanda demokrasi. Kita sanggup terima kekalahan dalam pilihan raya. Betul tak? Dia kata kita kena bentuk kerajaan yang Malay base. Perdana Menteri melancarkan shared prosperity. Ya, siapa yang memerlukan, kalau Melayu memerlukan, Melayu perlu dibantu. Tak ada masalah. Kita tahu nak selamatkan tabung haji. Nak selamatkan tabung haji. Kementerian Keuangan, siapa dia menterinya? Lim Guan Eng, Cina. Dialah mengungkapkan pandangan supaya 1 tahun sekurang-kurang 1.7 bilion disuntik ke tabung haji untuk menyelamatkan tabung haji. Kita berbincang dan Tun Mahathir panggil menteri-menteri Melayu. Kami ini dipanggil. Ada lagi. Di antaranya dibincang Perdana Menteri dengan kami, menteri-menteri Melayu, bagaimana nak jaga supaya orang Melayu berada dalam bandar, tidak menjual tanah-tanah mereka, dan bagaimana nak menyelamatkan tanah orang Melayu di Kampung Baru, Kuala Lumpur. DAP tahu tak menteri-menteri Melayu berbincang dengan Perdana Menteri? Mereka tahu. Mereka tahu. Tetapi mereka tak marah kerana perbincangan itu bukan nak rampung, tapi mencari jalan bagaimana nak menyelamatkan orang Melayu supaya jangan tinggal bandar. Mereka terus berada dalam bandar bersama dengan kaum lain. Ini kami bincang sama-sama Menteri Melayu yang diketuai oleh Tun Mahathir Mohamad. Artinya program membela Melayu, membela orang yang tertindas, yang terkebelakang ini kita bincang. Dan DAP boleh bincang secara terbuka. Tapi hadirin sekalian, dimainkan isu Cina telah kuasai Malaysia. Padahal yang curi duit tabung haji, yang curi duit MARA, yang curi duit Pelda siapa? Melayu! Woi Melayu! Woi Melayu! Tapi datang istilah. Tak apa. Asalkan mereka Melayu dan Islam. Kita kena sokong mereka. Daripada kita berkawan dengan babi, lebih baik kita berkawan dengan binatang. Lebih baik kita berkawan dengan lembu. Ini ulama yang tukar istilah setiap hari. Dia ibarat kau orang babi, binatang, kucing, dia jangan sebut. Almaika, buku, semua binatang. Oh, kita dapat kerajaan anugerah Allah. Kita boleh masuk mana-mana pintu yang kita mahu. Oh, rupanya ada pintu belakang boleh ya. Jadi saya nak sebut di sini, naratif perkauman ini berjaya memerangkap rakyat buat sementara. Sebab itulah Tun Mahathir berkali-kali dia sebut, kita boleh terima orang UMNO individu masuk mana-mana parti dalam Pakatan Harapan. Selalunya mereka pilih Parti Bersatu. Tak apalah. Tapi kita tak boleh terima in blok, karena dalam blok itu ramai perompak. Ini
pendirian Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tapi Mahyudin kata, saya nak ambil ke semua. Saya tak kira lah, asalkan saya dapat jadi Perdana Menteri. Hadirin sekalian, bila kita terima dasar demokrasi, kita kena terima kalah atau menang. Melakukan kebaikan, tanggungjawab kita. Tadi, Azli Zahari terangkan hak rumah, hak nelayan, hak orang gila jumpa dia. Belum tentu kamu baik-baik boleh menang dalam pilihan raya. Umar Abdul Aziz, hadirin sekalian, dialah yang memulakan pemerintah Khalifah Muhammad Abdul Aziz memulakan soal separation of power. Bagaimana harta negara dan harta pribadi dipisahkan, sehingga dia nak tulis surat kepada gubernur-gubernur, kepada kerajaan, dia pakai pelita kerajaan. Nak tulis surat pada kaum keluarga, dia guna pelita pribadi. Begitulah dia memisahkan harta awam dan harta rakyat, tapi dia hanya memerintah 3 tahun. Dia dibunuh kemudiannya kerana keadilan dia. Sebab orang yang jahat kata, kalau kamu terus memerintah begini, esok kami ambil alih, kami tak boleh curi macam kami curi dulu. Betul ke tak? Jadi sekarang kita buat baik, berkhidmat pada rakyat. Kita ingat, bagi orang Islam, ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia dia boleh undi atau tidak undi. Manusia dia boleh sokong atau tidak sokong. Tapi melakukan kebaikan, tanggungjawab kita yang diberi amanah oleh rakyat. Sebab itulah pegangan itu penting. Kalaulah bekas Ketua Menteri Melaka, besoklah bekas Ketiga Petang. Cara dia cerita tadi ni, tak sepatut dia ditolak oleh wakil rakyat yang lain. Tapi wakil rakyat lain fikir, kalau orang macam ni terus memerintah, peluang kami nak curi payah. Maka mereka main peranan, gulingkan orang yang baik ni. Sebab itulah saya kata kita lakukan kebaikan, memang kita mengharapkan rakyat akan mengundi kita. Tapi kalau rakyat tidak mengundi kita, kita lakukan kebaikan, bermakna kita sudah lepas tanggungjawab kepada rakyat dan kepada Yang Maha Pencipta. Ini yang paling penting dalam falsafah perjuangan. Dan saya yakin, apabila kita lakukan kebaikan, tidak rasuah, pastilah rakyat ada fikiran dan akan menilai kita. Sebab rakyat sekarang rakyat yang berfikir. Kita memerintah 22 bulan, banyak orang hentam kita termasuk kawan-kawan. Kita jadi tak popular, dihentam, dikritik. Tapi bila kita dijatuhkan secara jahat ini, pengkritik itu kembali dan menyokong kita sekarang habis-habisan. Kerana mereka kata kami kritik kamu. Kami tidak suka kesilapan kami lakukan. Tapi kalau kerajaan kamu dirompak secara zalim, kami tak reda. Ini di kalangan rakyat sekarang termasuk ahli-ahli UMNO. Saya jumpa orang UMNO, pemuda-pemuda UMNO di hotel lah mereka ni. Dia kata kami nak jatuhkan kerajaan PH, pilihan raya akan datang. Tapi dengan rompak di tengah jalan begini, kami pun tak seronok. Sekarang yang nama apa, Rafiq tu, bolehkah pilih dia kopi jalan itu sekarang? Orang kata, woi, kami undi yang lain, kamu duduk yang lain sekarang, woi. Tapi kita boleh berjalan, pergi market, pergi mana, orang bersalam. Sebab kita ada maruah, kita ada dignity, kita ada prinsip dalam perjuangan ini. Hadirin sekalian, saya sebut tadi hal demokrasi. Saya bertanding pilihan raya sejak daripada tahun 82. Tanding kalah. 86. Saya bertanding lawan waktu itu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia UMNO. Saya pas waktu itu. Saya kena buang daerah ISA di Kuala Pilah. Kalah. Tahun 90 bertanding Kelantan menang. Federal tak dapat. Tahun 95 menang. Federal tak dapat lagi. Tahun 99 kita kata boleh ambil alih Malaysia dah. Ceramah kita puluh ribu di Kedah. Di Kelantan ribu. Datang pilihan raya, kalah lagi. Sabar.
Wak sabar. Tahun 2004 naik Polah Badawi Islam Hadari. Kita kalah teruk. Keadilan tinggal 1 kerusi. 2008 dengan gabungan Pakatan Rakyat kita dah mula menang 5 buah negeri. 2013 kita bertahan. 2018 datang Parti Bersatu dengan orang tua veteran itu bersama kita Tun Mahathir Mohamad. Kita ambil alih Malaysia. Kita boleh bersabar 60 tahun untuk dapat kuasa. Kamu hilang kuasa baru 2 tahun dah tak sabar. Tak hormat demokrasi. Kamu dah menang di Cameron Highland, dah menang di Tanjung Piai, dah menang di Kimanis. Kenapa tak tunggu pilihan 2023? Kalau kamu menang, ambil alih Malaysia. Kita bersedia jadi pembangkang semula. Tapi kamu tak sabar. Kononnya Cina perintah Malaysia. DAP dijadikan punching bag. DAP bersalah. Apa salah DAP? Karena dia menang banyak kerusi. Itu ya salah dia. Lain kali aku menang 2 sudah. DAP bertanding Parlimen menang 42. Itu yang dia marah. Cuba DAP menang 8 kerusi Parlimen. Tak marah. DAP baik. Sebab bila-bila pun jadi pembangkang. Hadirin sekalian, tak kira DAP, tak kira amanah, tak kira keadilan, tak kira mana yang bersama Pakatan Harapan, kita mau menang besar dalam pilihan. Sama ada pilihan raya ini terdekat ataupun 3 tahun lagi. Sekarang kabinet ni kita tak tahu nak jadi apa. Kita dengar macam-macam cerita tu hak mereka lah. Letaklah menteri manapun, lebay apapun, kerajaan ini tetap kerajaan rompak daripada rakyat. Tuan-tuan main serban 4 lapis lah jumpa aku. No! Kami yang menang. We are the winner, not you. Kamu pencuri di tengah jalan. Tosa letak serban 18 lapis. Assalamualaikum tambah dengan jawi-jawinya lagi. No, no, no. Backdoor government adalah backdoor government. Kita akan menjelajah dan kita yakin rakyat bersama dengan mandat yang diberikan pada 2018 yang lalu. We are together. Jangan bimbang. Sebarang masalah kita boleh bincang. Dengan China kah, dengan India kah, dengan NGO kah, kita rakyat Malaysia. Kita boleh bincang mencari penyelesaian yang terbaik. Orang Cina tahu kedudukan Bumiputera. Orang India tahu bagaimana kemiskinan di kalangan kaum mereka masih banyak lagi di luar bana. Orang Melayu yang kaya raya tahu kedudukan mereka. Mereka kaya karena keamanan negara ini. Orang Melayu tahu sebab penghargaan perlu diberi kepada angkatan dan veteran. Ini 22 bulan menjadi Menteri Pertahanan. Veteran-veteran tentera yang hadir pada malam ini, Bahamat nak ucap apa lagi dah. Tak adalah duduk lagi dalam kementerian itu. Walaupun 22 bulan cuba mencari jalan siasat ke mana wang peruntukan yang banyak pergi. Kapal terbang bayar dah 12 juta. Sebiji pun tak sampai lagi. Hishamuddin, mana kapal terbang tu, helikopter tu? 6 kapal LCS buat di Lumut. Sepatutnya yang pertama siap bulan April 2019. Dijangka akan siap yang pertama 2023. 9 bilion perbelanjaan. 6 bilion telah dibayar. Kapal entah ke mana, duit entah ke mana. Ini Tan Sri Amrin buang menyiasat di bawah jawatan kuasa khas. Bagaimana nak selesaikan perkara ini? Bahamat dengan pegawai-pegawai di kementerian bersama pasukan tentera telah ada jalan penyelesaian untuk selamatkan keadaan ini, selamatkan wang rakyat, selamatkan Kementerian Pertahanan. Tetapi dalam kisah kita dah jumpa jalan penyelesaian, rompakan berlaku, bertukarlah kerajaan.
Inilah hadirin sekalian. Saya bukan sedih hilang jawatan itu. Sedih yang wang rakyat yang kita cuba selamatkan tak tahu apa nak jadi selepas ini. Yang Tun Mahathir kata, perompak ini akan kembali berkuasa. Yang datang daripada jauh jangan bimbang, saya bagi duit poket sekejap lagi. Sebab saya nak bagi seorang 2 juta. Sebab bekas menteri wilayah yang dibicarakan sekarang, bagi dia 2 juta tu hanya duit poket. Oh, banyak duitnya. Oh, 2 juta duit poket. Jadi yang belakang ni saya ambil ya, beratur di belakang 2 juta saya bagi seorang. Kalau tak ada 2 juta, 2 juta rupiah. 2 juta rupiah pun saya tak mampu. 2 juta rupiah, RM600. Tak mahu, banyak dengan tu. Rupiah pun tak boleh. Tak itulah. Kita terus bersama bersatu, kita selamatkan yang penting, demokrasi. Jangan anak-anak muda sampai tak percaya kepada demokrasi. Kalau anak muda tak percaya lagi kepada demokrasi dan sistemnya, kita bimbang jadi seperti di negara-negara Arab. Nak dapat kuasa berbunuh sesama sendiri. Orang Islam bunuh orang Islam menyebabkan kematian sudah lebih 1,4 juta di Timur Tengah. Saya tidak memihak pada puak mana-mana, tapi orang Islam membunuh orang Islam sudah 1,4 juta. Di antaranya di negara mereka ini demokrasi tidak dipraktikkan. Kita kalah mana pilihan raya kita terima sebab rakyat yang memilih. Sekarang rakyat memilih, yang menang jadi pembangkang, yang kalah jadi pemerintah. Mesti kita hentikan peristiwa ini dan kita mau demokrasi dipulihkan sepenuhnya di Malaysia untuk keamanan, perkembangan ekonomi dan segala-galanya keharmonian rakyat perlu terus dipelihara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.